InsyaAllah kita akan sama-sama berkongsi tentang tajuk seterusnya lah daripada buku Undang-Undang Jenayah Islam ini. Jadi keluarkan oleh Politeknik di Perak, ya, Politeknik Hukumah. Dan pada sesi yang lalu, amalan ni ganti mana kot. Kuliah saya yang hari Sabtu nanti tak ada lah. Ya. Ada event, ada majlis. Majlis apa? Forum. Saya tak jumpa anak forum. Panggil siapa? Panggil lah anak jadi panel ke. Bukan panel, tak payah moderator ke. Panggil siapa? Ustaz? Forum ni mana ahli panel 3 orang? 2 orang? 2. Siapa ahli panel? Ustaz Sobah. Lagi? Syauqi. Mana satu Syauqi? Nama kenal tu. Geng Selangor ni ada grup. Ada nama kenal, tuan tak tahu mana satu. Ramai sangat ustaz ni. Tapi nama familiar tu. Ya. Ustaz Sobah, Ustaz Syauqi. Ya. Moderator? Oh, 2 aje. Oh. Sama-sama jadi moderator, sama-sama jadi panel. Patut panggil Ana jadi moderator. Ana tak payah jadi panel. Okey, baik. Jadi yang Sabtu tu kita tak ada lah ya. You all datang lah program tu ya. Kita ganti malam ni ya. Okey, pada kuliah yang lalu kita dah baca pendahuluan kepada buku ini. Prakata ya. Preface ataupun Al-Muqaddimah. Di mana ada 5 perenggan tu, yang saya fokus pada itu ialah keadilan Islam. Ya. Dan itu sebenarnya tujuan hukum ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di samping tujuan-tujuan lain, tapi salah satu ialah al-adalah, justice and fairness. Ya. Baik. Dan pada malam ini kita nak masuk tajuk yang pertama lah ya. Itulah konsep jenayah Islam. Saya baca dulu. After that saya elaborate, saya urai. Ya. Definisi jenayah, saya dah share belum buku ni? Belum lagi? Oh, itu kata nak share tau. Now Ustaz. Tak apa, nanti saya share. Okey, konsep jenayah ya. Pertama sekali, tim pengarang ini buat mari definisi jenayah. Takrif kepada jenayah itu sendiri. Dan ini menjadi kebiasaan lah dalam mana-mana buku yang dikarang oleh mana-mana ulama atau scholars. Hatta kalau bukan ulama pun, kalau dia karang buku mesti ada definisi lah ke atas setiap bab yang dia nak bahaskan. Ya? Dalam mana-mana ilmu sebenarnya. Of course lah kalau ilmu-ilmu agama. Ya tak? Contoh belajar fiqh umpamanya. Dalam taharah tu ada 11 bab sekurang-kurangnya. Daripada babul miyah, bab air sampai babun najasat, bab najis. Ataupun sebarang buku dia mengakhirkan dengan babul haidi wan nifas, bab haid dan nifas. Jadi ada 11 tu kan. Daripada air, lepas tu bekal-bekal makanan, lepas tu qada hajat atau istinja, lepas tu wudu, lepas tu tayamum, lepas tu al-mashu 'alal khuffain, sapu di atas khuf menggantikan basuh kaki. Ya. Ramai orang tak buat kerana tak belajar. Bahkan ramai yang tidak tahu. Ada ustaz pun tak tahu. Ustaz dah tak tahu juga. Mungkin dia tak belajar bidang fiqh kot, ya. Dia belajar bidang lain. Ustaz ni banyak bidang ya. Ya. Dan bila dia tengok kita buat macam pelik pula. Awak buat apa dia kata? Ada juga yang tu. Ya tak? Ya. Saya dulu tuan-tuan, ni ceritalah tandah lah tandah kan. Ya. Ada program lah. Saya masuk satu tandah tu. Ustaz tu masuk tandah tu juga. Bukan nak burukkan ustaz, tapi nak cerita ustaz pun manusia juga, ya tak? Ada benda yang dia buat kadang-kadang tak berapa tepat lah ya. Bila ialah dah masuk tandah, baju dia saya apa gitu ini, saya nampak tali pinggir dia macam ada tulisan. Saya pun tegur, Ustaz, kenapa dia di tali pinggir tu? Kelantan juga.
Oh, dia awal saya tanya gitu. Dia waktu bila lalu tadi pinggir dia. Tunjuk saya. Ada huruf alif, ada huruf ba, ada huruf ta, ada huruf 1, 2, 3, tak apa-apa tulisan di situ. Kira azimat lah tu. Dia tak tahu kita anti azimat. Anak pun tanya lalu, tulisan ke apa dia ni? Kita tahu, bukan tak tahu. Ya tak? Dia pun ayat lah, gini. Cakap mana boleh Ustaz? Boleh dia kata, huruf-huruf Arab ni dia kata ada malaikat yang jaga ni. Nak cerita benda-benda lagu tu. Ada orang awam tak buat. Ustaz sendiri buat. Ya tak? Okey. Jadi ada banyak bab kan. Setiap satu bab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan belajar. Saya pun ada ajar fiqh ibadat. Mesti kita sebelum nak pergi in detail, one by one lah. Every and each topic, kita mesti definisikan dulu. Walaupun kita sekadar go through saja, lalu saja. Sebab purpose belajar fiqh ni bukan nak belajar definisi. Kalau nak belajar definisi, dia ilmu lain. Ya, ilmu ta'rifat dia panggil, ilmu definisi lah. Dan memang ada ulama yang berkecimpung dalam bidang ni, dan of course lah ada buku-buku khas, ya, yang nak menjelaskan tentang definisi. Fiqh of course lah ada buku definisi perkataan-perkataan fiqh. Ya, Syekh Muhammad Rawas umpamanya, dia buat satu buku definisi term-term yang ada dalam fiqh. 200-300 muka surat juga buku dia. Antara yang jadi rujukan lah di peringkat tinggi. Syekh Muhammad Rawas namanya. Tapi ulama dulu-dulu pun ada juga. Bukan tak ada. Macam Al-Jurjani, dia ada buku yang tebal, nama dia At-Ta'rifat. Dan kita kira adalah buku-buku atau ulama yang lain. Cuma kita kenal lah berapa orang ni yang kita selalu duk rujuk. Ya. Kadang kita baca buku orang tu, orang pun rujuk dia. Ya. Baik. Jadi one by one lah. Habis taharah, pergi semayang pula. Semayang ada berapa bab? Lebih kurang 10-11 kan tuan. Ya. Daripada apa mula bab semayang? Anak pun lupa juga. Ya tak? Kalau bab semayang ni, Kitabus Solah, the book of prayer, biasa dia bahaskan tentang apa? Banyaklah kan. Di situ ada masyru'iyatus solah, pensyariatan semayang. Dia cerita asal-usul semayang ni macam mana. Ni kan Isra' Mi'raj. Tak ada Isra' Mi'raj. Oh, saya ceramah Isra' Mi'raj tadi. Kat sekolah saya lah. Ya. Sekolah saya ceramah sendiri. Ya, tak panggil ustaz luar. Guru besar saya dia suka kat saya. Hari-hari kebesaran dan penting agama macam Isra' Mi'raj, macam nuzul Quran, Maulud Nabi, dia bagi saya tak. Sekat dia jadi guru besar situ, dia tak panggil ustaz-ustaz luar. Dia ada 2-3 orang ustaz di sekolah kami. Dia suruh ceramah aja. Masalahnya kita ni tak apa nak tu pasal budak-budak dah biasa kita kan. Payahlah sikit kita nak juga ustaz-ustaz luar. Tapi dia kata, hari ni saya Isra' Mi'raj. Sejarah Nabi naik ke langit apa gitu gini. Cerita bab tu lah ya. Sejarah semayang. Peringkat awal dulu semayang macam mana. Qiyamul Lail saya dah pernah sentuh dulu kan. Sampai semayang 5 waktu. Tahun pertama Nabi jadi Nabi, tahun kedua, tahun ketiga, sampai 11 tahun dan Nabi jadi Nabi, baru 5 waktu difardukan. Itu pensyariatan semayang. Sejarah pasal semayang lah. Kemudian banyak lagi syarat sah semayang, syarat wajib semayang. Ni tanya tak tahu ingat ke tak ni, syarat semayang ada berapa. Tak ingat tak lepas fardu ain tu. Ya tak? Tapi tak apa, tak ingat satu-satu tak apa. Janji kita buat, kita tahu. Yang membatalkan semayang apa ya? Oh, nak susun satu-satu saya tak ingat ustaz. Tapi kalau saya tahu, kalau buat begini batal semayang. Okey tu. Ya, fardu ain ni dia tak sebenarnya kita tahu sosok. Ilmu ni dia susun lewat. Ya. Tapi kalau tahu lebih baik kan. Tak kira lah, banyak semayang. Daripada awal-awal bab tadi, masyru'iyatus solah, kebiasaan yang akhir sekali ialah tentang sujudus solah ataupun babus sujud. Bab sujud lah. Ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sujud tilawah, sujud jadah lah kan. Orang Melayu kata sujud jadah. Biasa tu. Jadi ada 10-11 bab juga tu. Tapi di awal tu dia mesti bahaskan definisi of prayer. Semayang-semayang ni apa? Mesti punya. Lepas tu pergi haji, zakat, itu kalau ibadat. Pergi muamalat sama juga tuan.
Ya. Pergi munakahat mesti ada. Dan saya ingat ilmu-ilmu yang lain pun sama juga. Kenapa? Kerana definisi ni tuan-tuan, untuk nak bagi kita gambaran awal ataupun idea am tentang satu perkara. Dan kebiasaannya ulama' mendefinisikan dalam dua skop. Pertama disebut sebagai skop bahasa, apa yang dipahami oleh orang Arab. Yang kedua ialah skop syarak, apa yang diceduk dan dikeluarkan daripada nas-nas agama, Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kebiasaan ada dua itulah. Ada bahasa, ada syarak. Ada bahasa, ada syarak. Ada bahasa, ada istilah. Ya? Kebiasaannya. Sebab sesuatu perkara itu dalam bahasa dia lain, dalam syarak dia lain. Tak adalah 100% different. Beza sungguh-sungguh dah. Sikit sebanyak ada persamaan. Tapi dia dua skop yang tidak sama. Ya? Contoh saya bagi semayang, hak paling mudah semayang kan. Semayang dari sudut bahasa apa? As-salat lughatan apa dia? Doa. Semayang-semayang ni as-salat dari sudut bahasa orang Arab panggil doa. Sebab tu kalau orang Arab dia nak suruh doa, kadang-kadang dia kata ud'u, doa lah. Angkat tangan doa kan. Kadang-kadang orang Arab kata solli, semayanglah. Kan? Kita kalau tak erti, orang Arab kata solli, semayanglah. Kita angkat takbir, Allahu Akbar. Dah. Kalau disuruh solli, yakni solat, bukan bermakna angkat takbir tu, dari sudut bahasanya. Tapi sudut doa. Dan Allah Ta'ala juga menggunakan pendekatan bahasa dalam sebahagian hukum hakam syarak. Tentu kalau bayar zakat, hak bayar face to face lah ya, berdepan kan. Kebiasaannya tuan-tuan bayar zakat fitrah lah. Betul tak? Tapi hari ni mekanisme zakat ni dah banyak kan. Tuan-tuan boleh online, banking, e-wallet, macam-macam lah. Tapi kalau tuan-tuan bayar face to face, bayar pada Amir tu, lepas tuan-tuan bayar, apa Amir buat? Doa kan? Wajib doa ke? Tak, sunnah. Pasal apa disunahkan doa? Kerana Allah Ta'ala kata, ya, macam mana ayat tu, anak tak ingat. Surah At-Taubah tu. Bila orang tu dah bayar zakat, Allah Ta'ala kata, fasalli alaihim, inna salataka sakanun lahum. Dan solatlah ke atas mereka. Kerana solat kamu akan menenangkan mereka. Solat di sini ialah doa. Sebab tu dalam terjemahan dia tak tulis solatlah kamu, dia tulis doalah kamu. Sedangkan perkataan tu solat. Kerana semayang-semayang ni literally secara bahasanya dia bermaksud doa ya. Memang kalau kita lihat semayang ni memang dipenuhi dengan doa pun. Ya. Mana tempat tak ada doa semayang Syekh? Bukan tajuk kita ni, tapi lari sikit. Ya tak? Mana tempat semayang tak ada doa? Semua ada doa, full of doa. Ataupun hampir keseluruhan lah, ada juga tempat tak ada doa. Tapi boleh kata ada doa belaka. Masa qiyam, doa. Betul tak? Ya? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhi. Itu bukan doa. Itu iftitah yang tak ada doa. Tapi ada iftitah lain yang ada doa. Sebab Nabi tak baca hanya iftitah tu. Tu baru satu versi of iftitah. Ada 5, 6, 7 versi iftitah. Tuan, Nabi semayang 23 years. Mana boleh satu iftitah? Banyak iftitah. Dan sebagai iftitah dia zikir macam ni. Allahu akbaru kabira alhamdulillah. Dan sebagainya lain ialah doa. Kata Abu Hurairah Sahih Muslim, Nabi bila semayang, kadang-kadang Nabi baca apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosaku. Seumpama engkau jauhkan antara timur dan barat. Timur dan barat ni tuan-tuan, dia takkan bersatu selama-lamanya. Kemungkinan hari kiamat mungkin dia bersatu lah. Kok dah bumi hancur kan. Tapi sekarang dia lain-lain. Timur lain, barat lain. Mana boleh dia duduk dekat-dekat. Dia jauh-jauh tu, ujung-ujung tu. Jadi kita dengan dosa kita pun minta Allah Ta'ala jauhkan. Biar aku dengan dosa aku jauh seumpama jauhnya timur dan barat. Oh, ya tak? Itu doa lah. Kiam ada doa. Ya. Masa iftitah tu lah ya. Lepas tu, tuan-tuan baca Fatihah tu doa juga sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya tak? Banyaklah qiyam, banyak doa tuan. Ya? Imam tuan-tuan, ni sebagai imam lah ya.
Kadang-kadang lepas dia ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ada setengah imam tu lah, setengah imam tu kan. Dia bagi makmum dia baca Fatihah dulu. Sebahagian lah. Ana buat juga jarang-jarang. Ya. Tapi harus, boleh. Dan sebagai ulama menggalakkan seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ya. Dia galakkan supaya dia tak nak bertembung antara bacaan imam dan bacaan makmum. Bagi makmum baca dulu, agak-agak makmum tu dah habis, ya. Yalah makmum ni kadang-kadang kita baca, kita dengar juga sosnya tu lah, kita tahulah dia tengah baca. Tapi jangan makmum tu sebiji-sebiji kita dengar pula. Makmum duduk soh kelima, sebiji-sebiji imam dengar dia baca. Patut sedia naik jadi imam tu. Ya tak? Ada juga jenis lagu tu. Ya. Jadi ada sebahagian dia buat begitu. Okey. Sementara nak tunggu makmum habis baca Al-Fatihah tu, apa imam buat? Diam aja. Imam boleh berdoa. Boleh doa. Apa-apa doa yang dia nak baca lah, dengan bahasa Arab lah, jangan bahasa Melayu pula. Ya. Dan terbaik doa-doa yang maksur, yang ini diriwayatkan daripada Rasulullah SAW, dan boleh juga daripada Quran. Mana dia boleh isi dengan doa, harus. Daripada duduk diam aja. Ya. Dan ini disebut oleh ulama-ulama kita, termasuk An-Nawawi. Jadi doa qiyam tu doa. Rokok doa. Tak ada doa pun ustaz, saya subhan rabbil azim bihamdi saja. Ya. Tempat doa, bahkan yang standard dalam mazhab Syafi'i, seumpama disebut oleh Az-Zuhaili dalam buku fiqh standard mazhab Syafi'i beliau. Mazhab Syafi'i tuan-tuan hari ni ada dua buku yang standard dan paling famous sekali. Satu ialah fiqh manhaji. Fiqh manhaji ya. Fiqh manhaji tu 3 orang yang karang. Ini tokoh-tokoh mazhab lah, tokoh-tokoh moden hari ni yang berkecimpung dalam mazhab Syafi'i. Syekh Ali Syarbaji, dua orang lagi tu Mustafa Al-Khin dan Mustafa Bura. Sa'id Al-Khin dan Sa'id Bura. Mustafa pula dah. Ya. Okey. Dia kata ustahabbud doa fi ruku', digalakkan doa ketika rukuk. Pasal Nabi ada juga beristighfar ketika rukuk. Nabi kata Allahumma ighfirli. Doa lah tu. Ya tak? Jadi boleh aja tuan-tuan doa. Saya pun personally saya amalkan doa ketika rukuk ni. I'tidal ada doa. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban. Masa kunut tu mungkin doa dalam masa kunut kan. Sujud masa duduk atau duduk sujud, ya, masa tahiyat, lebih-lebih lagi sebelum salam. Ya tak ada bacaan. Of course lah doa juga ialah ketika duduk istirahat, tak ada. Jangan nak zikir atau doa pula waktu tu. Ya. Pasal dia hanya transit sekejap saja sementara kita nak bangun. Ya. Lagi ketika salam pun tak ada doa sebenarnya. Ya. Ada seorang je lah, ataupun tak tahulah kan. Saya tak ingat nama dia. Tapi dia antara yang menggalakkan doa ketika salam tu lah. Tapi dia seorang lah setahu saya. The rest tak menggalakkan. Hatta yang standard dalam mazhab Syafi'i, salam tidak diputuskan atau dipisahkan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang the most standard dan itu yang sunnah sebenarnya. Ya, kalau baca doa, dia tak termasuk yang sunnah lah, cerita dia begitulah. Ya. Baik. Jadi dia full of doa. Itu kalau dari sudut bahasa. Kalau dari sudut syarak, lainlah. Sembahyang ni ialah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatihatun bit takbir muftatihatun bit taslim asyurut. Sembahyang-sembahyang yang dari sudut syarak ialah perbuatan dan kata-kata tertentu, dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dan ada syarat-syarat atau kaifiatnya. Nampak beza? Dia ada dua. Baik, nak cerita definisi ya. Dia sentiasa ada. Dan ulama tak akan membahaskan satu perkara melainkan setelah didefinisikan supaya kita ada gambaran. Kita nak belajar bab apa ni? Bab semayang. Apa itu semayang? Oh, semayang macam ni, macam tu.
Kita nak belajar bab zakat pula. Zakat ni apa? Cerita dulu zakat secara bahasa dan secara supaya kita ada gambaran awal lah. Dan ulama ni tuan-tuan, kebiasaannya mereka tidak copy paste definisi orang lain. Mereka ada definisi dia sendiri. Mazhab Syafi'i definisi lagu lain. Mazhab Hanafi definisi lagu lain. Mazhab Maliki definisi lagu dalam setiap hal lah. Dan dalam mazhab tu pula ulama mendefinisikan dengan definisi yang berbeza-beza. Cuma yang paling famous dalam mazhab diangkatlah sebagai definisi yang paling top dalam mazhab itu ya. Same goes to jenayah lah tuan. Fiqh jenayah pun dia ada definisi dia yang tersendiri. Tapi saya baca dulu. Okey, definisi jenayah. Perkataan lain yang digunakan bagi merujuk maksud jenayah dalam bahasa Arab ialah jarimah. Ya. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia tak panggil jenayah. Jenayah ni Melayu. Bahasa Arab panggil jinayah. Jinayah. Ya. Daripada perkataan jana yajni jinayah. Itu kalau satulah. Kalau banyak dia kata jinayat. Ya. Jinayah satu. Kalau banyak jinayat. Muslimah satu. Tahu muslimah? Orang Islam yang wanita lah. Kalau banyak, muslimat. Ya. Ustazah satu. Kalau banyak, ustazat. Ada kelas bahasa Arab sini? Ada. Baik. Jinayat tuan-tuan, ataupun jenayah dalam bahasa Melayu, kalau kita lihat di sudut bahasa, memang tak ada dalam buku ni lah ya. Tapi ada dalam kamus-kamus Arab dan buku-buku fiqh secara bahasa. Ulama-ulama bahasa lah ya, mendefinisikan jenayah ni atau jinayah dari sudut bahasanya ialah al-jinayatu lughatan al-jarimah. Jarimah ni jenayah juga Melayu ya. Jenayah ialah jarimah. Jarimah ni kita kata kesalahan lah ya. Az-zambu dosa, al-khati'ah kesalahan atau kesilapan, as-sayyi'ah perbuatan buruk dan hal yang seumpama itu. Maknanya bila sebut jenayah ni dia benda-benda hak lagu tu lah. Dari sudut bahasa. Dan orang Arab guna. Ya. Perkataan jenayah ni dia guna nak menunjukkan bahawa suatu perbuatan yang jahat. Satu perbuatan yang buruk. Satu perbuatan yang of course lah membawa kepada dosa. Atau perkataan jenayah tu sendiri, al-jinayatu zambun. Kata ulama fiqh kita. Antaranya Aiman Musa dalam buku dia lah. Ya. Apa nama buku dia tu? Hidayatul Mutanazih. Dia syarah kepada buku Bidayatul Mutafaqih, buku fiqh yang famous juga hari ni di Mesir ya. Karangan Syekh Wahid Salam Bali ya. Jadi dari sudut bahasa begitulah. Ya, kita pasal perkataan tu Arab sudah dimelayukan. Jadi senanglah. Ya. Tak payah nak cerita banyak. Itu secara bahasa. Kemudian kata lagi, perkataan jenayah atau jarimah secara umum memberi makna perbuatan jahat. Dah kata tadi. Ya. Bad doings, Mak Saleh kata. Ya. Arab kata al-amalu su, perbuatan-perbuatan yang buruk atau jahat. Sebagian fuqaha memberi makna jenayah sebagai segala perbuatan jahat yang diharamkan oleh syarak. Hak tadi dia sudut bahasa, hak ni dia sudut syarak pula. Lepas tu dia kata fuqaha. Maknanya definisi dia sudut syarak lah ya. Apa dia? Segala perbuatan jahat yang diharamkan oleh syarak. Ya. Saya tak pastilah dia ambil dari mana-mana. Tapi kalau kita lihat definisi syarak memang lebih kurang lah ya. Yang paling famous tuan-tuan ataupun yang termasyhur lah yang digunakan pakai oleh para ulama nak mendefinisikan perkataan jinayah dari sudut syarak ialah apa yang disebut oleh Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah dalam buku definisi beliau, At-Ta'rifat. Antara buku definisi yang top lah di atas muka bumi. Ya. Atau kita di peringkat tinggi pun rujuk buku tu. Dia mendefinisikan jenayah-jenayah yang disyarak ialah kullu fi'li mahzur. Setiap perbuatan yang haram. Samalah. Setiap perbuatan yang diharamkan. Mungkin dia rujuk buku tu juga aku. Tapi dia tak ada nota kaki, saya tak tahulah kan. Tapi exactly the same. Kullu fi'li mahzur, setiap perbuatan yang diharamkan. Apa maksud diharamkan? Diharamkan ni makna yang dilarang lah.
Mana ada benda yang diharamkan disuruh? Tak ada. Suruh juga tapi suruh tinggal. Bukan suruh buat. Ya tak? Kita ada 5 hukum taklifi. Ini tuan-tuan belajar dalam usul fiqh. Ada kelas usul fiqh sini? Tak ada juga. Saya ngajar usul fiqh kat surau lain tuan. Surau Tidak Aisyah Alam tu. Hari tu khatam dah buku. Buku sunnah ni juga. Buku sunnah sehari semalam tu Syekh Talib Soleh tu. Dia suruh ajar buku usul fiqh. Baru mukadimah itu. Baru 2 kuliah baru. Ajar usul fiqh ustaz. Tak apa, anak cari buku yang paling ringan lah dalam bahasa Melayu. Jumpa buku Indo. Buku hok Melayu betul saya tak pastilah. Dalam internet tak ada lah. Saya cari hok ada PDF lah. Ya. Dalam usul fiqh itu memang adalah hukum taklifi. Hukum taklifi ni hukum wajib, hukum haram, hukum makruh, hukum sunnah dan harus. Setiap orang mukallaf, setelah dia mukallaf ataupun dia dekat-dekat nak mukallaf, waktu dia kena belajar dulu al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Hukum hakam taklifi yang 5. Bagi faham betul-betul dulu. Ya. On top of that ataupun beside that, sebelah tu juga, di samping tu juga dia kena belajar 5 kaedah penting agama juga. Belajar hukum syarak yang 5 ni, belajar lagi kaedah agama yang 5 lagi. Kalau 10 ni belajar, kira usul fiqh tu walaupun tak sampai habis pun, kira dah dapat gambaran yang baguslah tentang prinsip dan fundamental hukum hakam agama. Tadi wajib, haram, makruh, harus, sunahan. Satu lagi 5 ni dia panggil kaedah umum agama yang melibatkan kehidupan kita. Ibadat baik selain ibadat baik. Ya. Pertama dia panggil al-umur bimaqasidiha. Setiap benda itu dikira dengan niat. Ya. Yang kedua ialah al-masyaqqah tajlibut taisir. Benda yang susah dia boleh dimudahkan. Mudah-mudah ni ada 2. Satu mudah secara am. Memang everything dalam Islam ni tak ada yang payah, mudah belaka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi ada lagi hak mudah tu boleh dimudahkan. Daripada wudu atau mandi wajib boleh ganti dengan tayamum. Ya tak? Ruksah-ruksah tu lah. Dalam sembahyang ada ruksah, dalam taharah ada ruksah, dalam puasa ada ruksah, dalam zakat ada ruksah, ada. Ya. 2 kan? Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kita ingat lagi payah kita buat agama ni lagi bagus. That is wrong. Adalah banyak hal. Sebenarnya lagi kita buat payah lagi tak bagus. Ya tak? Macam ada seorang ustaz juga ni. Dia pergi umrah. Ni selebriti lah ni. Dia pergi umrah, dia kata saya lihat seorang tok syekh ni. Saya rasa dia wali Allah. Dia wuduk 2 jam saya tengok. Subhanallah, hebat orang ni. Awak ni ustaz apa ni? Mana ada orang wuduk sampai 2 jam? For me who take ablution sampai 2 hours, ini bukan bagus. Ini merepek. Was-was ni. Tapi dia kata bagus lah kan. Tak ada orang wuduk sampai tahap macam tu. Nampak? Jadi tak benar sama sekali. Ya. Kita ingat susah ni bagus tak? Dalam banyak hal tuan-tuan memudah. Bahkan kalau ada ruksah digalakkan kita ambil. Innallaha yuhibbu an tu'khas rukhasuhu kama yakrah an tu'ta ma'asi. Sebagaimana Allah Taala tak suka kamu bermaksiat kepadanya, begitu juga Allah Taala suka kalau kamu mengambil keringanan yang ada dalam agama. Hadis Abi Daud daripada Ibnu Umar. Ya. Isteri Nabi nama Ummu Salamah, kata Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari. Nabi masuk masjid ada tali. Dakhala Nabi al-masjidah fara'a hablan mamduda. Oh, ada tali duk melintang. Ni tali apa Nabi kata ni? Faqala ma hadzal habal? What is this rope? Apa tali ni? Kata Anas bin Malik. Pasal Anas ni khodam dia. Dia selalu berada dengan Rasulullah all the times. Anas pun kata, hablun, ini adalah tali li Ummi Salamah, untuk isteri Nabi nama Ummu Salamah tu lah. Ya.
Bukan Ummu Salamah, sorry, Zainab. Hablun li Zainab. Idza shalla i'tamadat 'alaiha aw 'alaihi. Dia guna tali ni untuk dia semayang. Bila dia semayang, dia pegang tali ni atau bergantung kepada tali ni. Apa kata Nabi? Nabi kata, biarlah, tak apalah. Nabi kata, hulluhu liyusalli ahadukum nasyata. Fa idza fatara aw kasala aw na'asa falyarkud. Nabi kata, hendaklah seseorang itu semayang dalam keadaan kemampuannya. Tak usah pergi tali lah. Ya tak? Ya. Kalau dia tak larat, ya, sorry, faidha, macam mana hadis tu? Liusalli ahadukum nasyata, faidha fatara, falyaq'ud. Bila dia tidak mampu, ya, sakit atau seumpamanya, maka Nabi kata hendaklah dia duduk. Yang ni dia semayanglah sambil duduk. Tak payah nak berdiri pegang tali macam tu. Ya tak? Ya. Itu dia panggil takalluf. Takalluf ni makna kita nak memberatkan diri, sedangkan dalam agama ada rukhsah. Dan Nabi memang melarang takalluf. Dalam Sahih Bukhari, nuhina anit takalluf. Nabi kata ada rukhsah, ambil. Ya. Baik. Jadi dua kan. Yang ketiga ialah al-adatu muhakkamah. Adat ni uruf, tradisi, customs. Dalam setengah keadaan dia boleh diamalkan dan boleh menjadi standard dalam kehidupan kita. Boleh kita jadikan dia macam hukum jugalah. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan syarak. Dalam bab tradisi, customs, adat ni strict sangat pun tak boleh juga. Go tu tak boleh, go ni tak boleh, go tu tak boleh, go ni tak boleh. Bercanggah tak boleh lah. Ya tak? Nak kupu tepi patah tiap bulan sapa, doa tolak bala tak boleh lah. Ya, bala yang nak mari tak tunggu bulan sapa. Ya tak? Ya. Zaman dulu tuan dia siap sembelih lembu lagi. Tak saja tengoklah YouTube, dia buat dokumentari. Dulu TV1 kot. Ya, orang kita buat penyembelihan lembu atau kambing atau kerbau di pantai untuk tolak bala pada bulan Safar. Ya, waktu kita baca doa tu ustaz juga. Ustaz ambil dulu lah. Ya tak? Isyak ke? Tak boleh lah kalau adat yang begitu, tak boleh. Tapi kalau adat-adat biasa, kerakyaan, sambutan, apa-apalah, okey je. Tapi kalau open sangat pun tak boleh. Dia pertengah lah. Yang bercanggah kita kata tak boleh. Yang tak bercanggah kita kata, yang tak bercanggah kita kata boleh. Yang bercanggah kita kata tak boleh lah. Ya. Baik. Dua kan? Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Ya. Dulu-dulu tuan-tuan, fatwa Selangor, kalau tuan-tuan ada tabung kencing kat sebelah tu, tuan-tuan wajib bersihkan dan ambil wuduk yang baru every time of obligatory prayers. Setiap kali sembahyang fardu. Tuan kena bersihkan dulu. Jangan bagi ada najis kat situ, ambil wuduk. Dulu lah. Fatwa baru dia kata macam mana? Ambil wuduk saja. Ya, tapi tak perlu mengosongkan tabung. Ikut tak standard mazhab Syafi'i tu. Tu mazhab lain. Tapi dalam konteks uzur ni, dia ambil pendapat tu. Member dah lah uzur, nak uji pendapat susah pula. Sedangkan benda ni bukan ada nas pun, ijtihad para ulama' je. Ya tak? Dan saya yakinlah tuan-tuan, in future. Terutama kalau saya jadi AJK fatwa. Setakat ni belum lagi lah. Tak mustahil dia akan ambil yang lebih mudah lagi, which is wuduk pun tak payah. Kalau awak ada wuduk dah, pakai wuduk tu je. Tak mustahil. Pasal kita memang ke arah nak memudahkan, terutama dalam konteks uzur dan orang yang susah seumpama. Member dah lah susah. Terutama kalau kes kat hospital. Tuan-tuan ingat orang kat hospital tu semayang belaka ke? Saya dulu pergi kursus Anda Maiz tuan-tuan. Antara panel tu daripada JAKIM, Dr. Zamri namanya. Yang dibincangkan pada waktu itulah banyak ataupun menurut kajian, tak tahulah kajian kat mana. Dia kata orang duduk di hospital ni 10% saja yang solat, 90% lagi tidak solat. Mungkin kerana dia memang jenis tak semayang lah. Orang jenis tak semayang, memang tak semayang lah kan. Ataupun mungkin before dia sakit dia semayang, after dia sakit dia tak semayang. Mungkin dia rasa susah nak pergi ambil wuduk bilik air, lepas tu cucuk sana cucuk sini, balut sana balut sini, kata saya nak ambil wuduk macam mana.
Betul tak? Lepas tu ikut mazhab Syafi'i pula, kalau balut-balut gitu kena tayamum sekali dengan wuduk. Allah. Alih-alih tak semayang dia kata. Betul tak? Rangkan ada solusi kepada perkara itu. Ya. Ada 3 model tuan-tuan dalam bab ni. Ya. Saya tak tahulah fatwa tempatan ni ada atau tidak. Sebenarnya dalam banyak hal kita tak ada fatwa pun. Ya. Kita lebih merujuk kepada buku-buku fiqh yang ada. Saya tuan-tuan dalam setengah-setengah isu, saya personally WhatsApp kat mufti tanya, Ustaz ada fatwa lagi ke belum? Belum. Ustaz ada fatwa lagi ke belum? Belum. Ingat semua ada fatwa ke? Oh, Ustaz Mufti direct, Ustaz WhatsApp. Iyalah, Mufti Selangor tu sahabat saya, aka guru saya juga. Tapi saya banyak tanya dia bab muamalat lah. Bab muamalat saya banyak tanya dia. Ya. Pasal nak tahu dah ada fatwa belum, dah ada fatwa belum. Tapi bukan semua difatwakan lah. Ya. Jadi kalau tak ada fatwa tu, kita tengok pendapat-pendapat yang ada dalam buku-buku fiqh. Kemudian kita sampaikanlah yang paling bersesuaian. Sampaikan. Tak ada syarat kita ikut hot standard pun. Kalau ada hot top standard tapi itu yang layak dilakukan oleh orang itu, kita berikan yang itu. Ya. Dalam bab ni tuan, kalau balut ni ada 3 model. Model pertama hot susah sekali. Apa dia? Tuan-tuan kena wuduk macam biasa. Tempat dibalut tu tuan-tuan hanya sapu saja. At the end tuan-tuan kena tayamum. Dan tuan-tuan mesti lakukan every time of obligatory prayer. Setiap waktu tuan-tuan sembahyang fardu. Sembahyang sunat tak apa. Boleh digabungkan antara satu sembahyang pada satu sembahyang dengan wuduk yang sama dalam keadaan itu. Tapi kalau sembahyang fardu, tuan-tuan kena buat every time of obligatory prayer. Ambil wuduk, sapu, tayamum. Ambil wuduk, sapu, tayamum. Ambil wuduk, sapu, tayamum. Boleh buat? Cuba cek tengok pergi hospital tu ada bawa debu tayamum tak? Kalau tak bawa debu tayamum, confirm dia tak tayamum. Habis tu dia balut, dia ambil wuduk lagu mana? Oh, macam kasar ustaz hari ni. Nampak ngatuk atau nak tak ngatuk sikit. Itu model number 1. Dan itu sebenarnya yang paling standard dalam mazhab Syafi'i dan diisi sebagai mazhab yang lain. Dan dikatakan majoriti, dikatakanlah. Saya tak pastilah majoriti atau tidak. Tapi ada difatwakan oleh ulama-ulama kita. Kalau awak boleh buat itu dia is the best. Buat. Bagus. Mudah-mudahan awak dapat pahala. Dan ikut ulama yang pilih dalam bab ni. Tapi saya personally pun saya tak buat hak tu. Saya hak ngaji, hak belajar. Saya 3 tahun ni tuan, 3 kali masuk wad. Ya. Tahun 2023 dok. 2022, 2021, 2020. 3 tahun. 3 tahun betul-betul tu kan. Saya masuk wad tuan seminggu. Tahun 2023 ni alhamdulillah lah sihat tak masuk wad. Ya, mungkin doa tuan-tuan kot. Saya balut juga. Tapi saya amalkan yang nombor 2 ni. Dasar kaya ini yang paling bersesuaian dalam konteks orang-orang huzur. Seumpama ini. Tak usah duk susah lah nak suruh dia buat hak kono-kono, hak standard, hak the best, hak muktamad. Alih-alih tak buat. Bagi kemudahan pada manusia. Saya kalau AJK fatwa tuan, kalau saya jadi AJK fatwa lah. Takat ni tak jadi lagi lah. Orang nak sailang lagi ada. Saya last 2 years, 2 tahun lepas ada orang personally telefon saya. Ustaz, saya akan batalkan tauliah Ustaz. Ustaz jangan ingat Ustaz anak murid mufti, saya tak boleh buat. Saya kata, you are welcome, buatlah. Dah 2 tahun delay aja, aku tak batal tauliah pun. Siap Maiz panggil lagi untuk ajar orang mu'alaf. Kita tak buat salah, nak takut apa? Betul tak? Kita ajar benda betul. Saya Quran, hadis Nabi dan buku para ulama. Ya. Okey, nombor 2. Apa dia nombor 2 ni? Berwuduk pada tempat yang kamu boleh berwuduk. Tempat kamu tidak boleh berwuduk, which is dibalut itu, ditampal itu, kamu sapu saja di atasnya. No need to perform a tayammum. Ini yang paling bersesuaian sekali. Model number 2. Kalau saya jadi HK fatwa, saya ambil model ni ya. Dan yang ketiga, hak paling mudah sekali. Awak hanya berwuduk pada tempat yang awak boleh berwuduk. Tempat yang tak boleh dia berwuduk itu tak perlu sapu. Dan lah tak perlu tayamum. Oh, lagi senang. Dan ketiga-tiga model ini tuan-tuan ada dalam mana-mana buku fiqh. Ya. Hak ketiga ini juga adalah pandangan daripada Al-Imam Ibn Hazm Al-Andalusi, yang mana Qardawi pun banyak ambil daripada beliau.
Dan hari ni tuan-tuan, dalam banyak hal kita amal Ibn Hazm. Semua tuan-tuan tak tahu pasal tuan-tuan tak belajar. Ya? Fatwa muzik harus selagi mana tidak bercampur yang haram. Global baik, tempatan baik. Malaysia lah. Saya tak tahu negeri mana, Selangor ke apa, fatwa ada ke tidak. Tapi kalau wilayah punya fatwa, JAKIM juga setahu saya dalam ISMAF, muzik harus. Dan lagu-lagu juga, selagi mana ia tidak melibatkan perkara yang munkar, perkara yang haram, perkara maksiat. Okey. Itu siapa punya fatwa tu? Mazhab Syafi'i kot. No chance. Mazhab Syafi'i, muzik dan alat muzik haram mutlakan, secara mutlak. Hanafi kot. No chance. Hanafi pun sama. Haram mutlakan. Hambali kot. No chance. No chance belakang ustaz. Apa tu mana chance-nya? Hambali no chance juga. Haram mutlakan. Maliki kot. Maliki saya kata no way. Haram mutlakan. Muzik dan alat muzik. Ya. Sebab itu hak mana hak street lah hari ni tuan ya. Muzik haram ni dia kata ijma', tidak ada khilaf. Dia kata begitu kerana memang sebahagian besar 99% lah saya kata. Kalau ada hak kata haram. Kalau ada tak kata haram pun seorang atau beberapa individu saja di kalangan salafus salih. Sahabat saya tak tahu ada tidak yang mengharuskan. Tapi kalau tabi'in adalah. Tapi seorang dua je. Itu Zahiri. Zahiri antara ulama terawal yang kata muzik ni harus. Adalah pengujahan dia secara panjang lebar. Dan pendapat beliau tu dia guna pakai hari ni. Dan yang kita lihat yang paling bersesuaian. Awak kata muzik harian. Awak dah ada telefon tak? Ada telefon? Bukan awak. Contoh aja. Apa handphone awak tak ada muzik? Oh, itu tak dapat dielakkan. Ya, tak payahlah nak saya sangat bab ni kan. Tapi untuk diri sendiri bolehlah awak nak berpegang. Tapi dalam konteks am ni, kita ambillah pendapat yang dikeluarkan oleh autoriti yang paling bersesuaian dan untuk kemaslahatan kehidupan kita pada hari ini. Ya. Dan kalau kita lihat perujahan pun memang yang kata harus tu dia memberi pendalilan, perujahan yang kuat juga Az-Zahiri. Itu Zahiri entah. Ya. Ada lagi lah yang lain ya. Isya. Azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah.
billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana suratul qiyamati Muhammadin wasiyyid wal qadabah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dunia wal akhirah. Okey, baik. Pasal apa jadi banyak model begitu? Pasal dia tak ada nas yang betul-betul boleh dipegang dalam hal ni. Ada hadis tu dia tidak sahih. Kalau sahih pun dia tidak marfu'. Kadang-kadang dia tidak sharih, macam-macam. Oh, gapo dia usah marfu' lah, sharih lah. Itu marfu' ni makna terangkat pada Nabi. Sharih ni makna jelas. Kadang dia sahih tapi tidak sharih. Sahih tapi tak jelas. Kadang-kadang jelas tapi tidak sahih. Macam-macam tu PA perangai teks dalam hukum ni. Ya. Jadi kerana hal-hal seumpama itu, ulama ada pendapat macam-macam lah. Cerita dia betul-betul ijtihad. Ijtihad ni ulama bagi pendapat mengikut pendalilan masing-masing lah. Yang mana dalil tu macam ni, macam ni. Jadi hak ni kata model 1, hak ni model 2, hak ni model 3. Dia tengoklah yang bersesuaian macam mana. Kan? Dan dalam banyak hal kita ambil yang mudah atau kita ajar yang mudah itu lebih digalakkan sebenarnya. Dan itu pendapat ulama-ulama yang muda-muda macam Qardawi. Qardawi kata kalau ada berapa pendapat, benda ni bukan ada dalil atau nas hak betul-betul boleh dipegang pun. Dia kata bagi yang mudah. Seumpama apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi idza khuyyira baina syai'ain akhadha bi aisarihima ma lam yakun ismu. Kata Qardawi, Aisyah dah kata dalam fatwa mu'asirah dia. Nabi SAW bila diberi pilihan dua perkara, Nabi akan mengambil yang paling ringan asalkan dia tidak berdosa. Ya, dia hukum ni kalau sikit sangat tak boleh. Kalau mudah-mudah sangat tak boleh. Kita ikut jalan yang betul lah. Jalan yang betul adalah melihat pada perbahasan ulama dan mengambil yang the best. The best ni dia macam-macam. Kadang the best untuk kita, untuk tengok macam mana kan. Ya. Baik. Dua kan, tiga kan. Al-umur bimaqasidiha, satu benda itu dikira mengikut niat, ya. Kemudian al-masyaqqah tajlibu taysir, benda yang payah boleh dimudahkan. Kemudian yang ketiga al-adatu muhakkamah, arah, uruf, adat, custom ni kena tengok keadaannya. Kalau bercanggah tak boleh, kalau tak bercanggah okey. Kemudian yang keempat apa nama tu? Ad-dararu yuzal, kemudaratan itu mesti dihilangkan. Ya. Yang kelima, apa yang kelima? Al-umur maqasidiha al-masyaqqah tajlibu taysir, al-adatu muhakkamah, ad-dararu yuzal. Satu lagi apa? Ana pun lupa. Tak apalah. Okey, nak cerita 5 benda kita belajar okey. Usul fiqh kita ajarlah di pekat awal. Tapi nak cerita tadi haram ya. Haram-haram ni mana benda yang dilarang lah. Ya. Ma talabahu syari' talaban jaziman bihaitsu yuthabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Itulah makna haram. Bihaitsu yuthabu ala tarikihi wa yu'aqabu ala fa'ilihi. Benda-benda haram ni adalah benda yang disuruh oleh syarak meninggalkannya. Suruh juga, tapi suruh tinggal. Sekira-kira orang yang meninggalkannya mendapat pahala dan orang yang melakukannya mendapat dosa. Ya, itulah makna haram. Jadi dia kata perbuatan jahat yang diharamkan oleh syarak, makna kita tak boleh buat. Ya. Itu disebut oleh Al-Jurjani, kullu fi'lin mahzur. Tapi definisi ni dia berhenti setakat ni, which is tak perfect lah. Dia perfect ada lagi belakang.
yatadammanu dararan ala nafsihi aw ala ghairihi. Dia bukan sekadar benda haram, tapi dia boleh menyebabkan kemudaratan, sama ada ke atas dirinya atau orang lain. Jadi dia ada dua elemen di situ. Elemen yang pertama ialah benda haram. Elemen kedua, ia memudaratkan, membawa kepada kemudaratan, kerosakan dan seumpamanya. Jadi dua benda ni ada hubung kait dengan fiqh jenayah Islam. Benda haram, mudarat. Benda haram, mudarat. Dan Islam memang ambil berat dua benda ni. Benda haram, tak boleh buat. Melainkan dalam keadaan-keadaan yang darurat sahaja. Ya? Kalau tak darurat, tak boleh buat benda haram ni. Ya tak? Dan kedua ialah kemudaratan. Memang Islam memang mengambil berat akan kemudaratan. Dan benda-benda yang melibatkan mudarat ni tuan-tuan, dia memang diharamkan oleh syarak awal-awal lagi. Ya. Hatta salah satu kaedah yang saya baca tadi tu, kaedah tu ad-dararu yuzal. Mudarat ni wajib atau mesti dihilangkan. Ya. Of course lah bersabit dengan jenayah, kerana jenayah ni memang memudaratkan. Cuma degree dia tu besar kecil aja, tapi dia tetap memudaratkan. Dan Islam larang. Dan diturunkan peraturan supaya benda ni tidak berlaku sama sekali. Ya tak? Tak nanti kau nak bunuh orang, baru kita nak sekat. Benda yang membawa kepada bunuh orang pun tak boleh lah. Tumbuk kawan tu patah gigi, tak boleh. Sepak kawan tu patah kaki. Tuan-tuan. Hatta dalam fiqh jinayat tuan-tuan, setiap kecederaan ada klasifikasinya. Ada kecederaan sekadar luka kulit. Ada kecederaan nampak isi. Ada kecederaan nampak tulang. Ya. Ada kecederaan nampak isi tulang, sum-sum tu. Lain-lain belaka tu. Kalau pampasan lah, lain-lain belaka tu. Ya. Lepas tu ada pula kecederaan yang melibatkan perut. Ni berat ni. Perut ni tuan-tuan, dia panggil al-jaifah. Nabi kata suluh sudiah. 1/3 dia. 100 ekor unta bagi 3. Berapa? 30 ekor unta. Perut ni. Saya tendek perut haji. Masuk peta 40 hari. Bayar 30 ekor unta. 30 ekor unta kali 10,000. 30 kali 10. Berapa ribu? 30 kali 10 berapa? 300,000 nak bayar. Tendeklah perut orang lagi. Satu lagi yang berat juga tuan-tuan, dia panggil kecederaan yang melibatkan kepala. Ad-damirah. Sama juga. Daripada perkataan dimak. Dimak ni otak. Kecederaan kepala ni teruk juga. Suluh sudiah. 1/3 dia. Jadi ada klasifikasi tertentu. Kenapa? Kerana nak mengelakkan kemudaratan. Bukan tunggu berat sekali bunuh orang. Dia sama jugalah dengan kes jenayah yang lain. Walaupun kemudaratannya itu bukan melibatkan kecederaan, tapi mudarat dari sudut lain. Macam zina kan. Zina memang haram lah. Tapi benda yang membawa kepada zina memang ia tetap dilarang. Ya? Macam kecederaan tadi juga. Ya tak? Kerana dari pekat permulaan ni lah bawa kepada kesalahan yang lebih besar. Ya tak? InsyaAllah ta'ala, mungkin definisi ni ada keterangan dia sikit lagi yang melibatkan darat, yang saya akan huraikan pada sesi akan datang. Kemudian kita dah habiskanlah definisi dan konsep ni lah. Dia satu muka surat je. Tapi ala kuliah dia melibatkan haram dan kemudaratan yang menjadi asas dan elemen penting bersabit dengan hukum hakam jenayah. InsyaAllah ta'ala. Ada soalan tak? Ada nak tanya apa-apa? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, insyaAllah ta'ala, kau tak berani nak tanya. Nampak backing sangat malam ni. Aku Al-Azhar Sazmari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafar.